Bila kita mencadangkan kepada kerajaan agar fokus kepada punca utama masalah kos sara hidup ini, tidak kurang penyokong kerajaan yang marah kita balik. Tetapi pada hari ini, di Parlimen, seorang mantan menteri yang begitu berpengalaman telah menyuarakan perkara yang sama. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan sekalian, jemput like, komen, share, follow dan juga subscribe Papa Berry Studios dekat semua sosmed. Dan yang paling utama, kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah banyak kali kami suarakan berkenaan dengan keperluan kerajaan untuk fokus kepada masalah utama berkaitan dengan kos sara hidup dan tidak hanya fokus kepada perkara yang bersifat panadol ataupun plaster seperti Windu Rahmah, jualan ramah dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, setiap kali kami menyuarakan perkara sedemikian ataupun mana-mana rakan kami cuba untuk menyuarakan perkara yang sama, tidak kurang para penyokong kerajaan yang memperkecilkan suara-suara tersebut, memperkecilkan cadangan-cadangan tersebut. Nah, hari ini, dekat Parlimen, seorang mantan menteri yang begitu berpengalaman iaitu Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein telah menyuarakan perkara yang sama. Jemput tonton. Inilah masa bagi pihak yang dulunya beri banyak cadangan dan formula, sekarang berada di dalam kerajaan untuk melaksanakan idea masing-masing. Menu Rahmah, vending mesin sarapan rakyat, bagus untuk langkah jangka masa pendek. Tetapi masih tidak menyelesaikan asas kepada permasalahan, iaitu mengawal harga barangan dan gaji tidak meningkat. Ini masih lagi tidak terjawab dan belum lagi dapat diselesaikan. Sebab itu apa yang harus menjadi keutamaan kerajaan sekarang ialah memikirkan pendekatan lebih menyeluruh. Apakah langkah jangka masa sederhana dan panjang kerajaan untuk menambah baik ekonomi rakyat? Memastikan kemampuan rakyat untuk membeli dengan izin purchasing power meningkat. Harga barangan diselia dan dikawal dengan lebih baik. Pendapatan rakyat meningkat. Barulah rakyat memahami tindakan yang akan dibuat oleh kerajaan untuk jangka masa pendek dan panjang. Bukan program sensasi untuk mendiamkan kegelisahan yang wujud. Nampak tak di situ tuan-tuan dan puan sekalian? Datuk Seri Hishamuddin telah menyuarakan perkara yang telah kami suarakan selama ini. Iaitu, kalau betul kerajaan hendak menangani masalah kos sara hidup, fokuskan kepada akarnya dan bukan tertumpu kepada usaha-usaha yang hanyalah bersifat sementara yang tidak akan membantu untuk menurunkan harga barang ini untuk jangka masa sederhana ataupun panjang. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan sekali dua saya menyuarakan tentang apa langkah yang boleh kerajaan lakukan. Dah banyak video saya buat untuk menerangkan perkara ini. Dan kali ini, buat kesekian kalinya, saya akan menerangkan sekali lagi tentang apa sebenarnya punca utama masalah kos sara hidup yang semakin menggila pada kali ini. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan sekalian, sepatutnya kerajaan melihat tentang benda-benda yang paling basic, iaitu harga baja, harga racun, harga ubat, harga dedak, harga makanan haiwan ternakan dan pelbagai lagi benda-benda yang sebenarnya merupakan core kepada industri penghasilan makanan ataupun penghasilan ternakan dekat negara ini. Sebab selama ini, yang menjadi rungutan kepada para petani, peladang, peternak dan sebagainya ialah harga barang-barang asas ini yang mencanak-canak tinggi. Ketika zaman Kerajaan Perikatan Nasional dahulu, ada diusahakan untuk menghasilkan dedak buatan sendiri. Tak perlu lagi import dedak daripada luar negara. Tetapi usaha itu seolah-olah tidak dipandang oleh kerajaan madani pada ketika ini. Mereka memang memperuntukkan 100 juta ringgit, 200 juta ringgit. Tetapi hanyalah untuk memberikan lebih banyak plaster, memberikan lebih banyak lagi panadol kepada masyarakat. Dan percayalah cakap saya, semakin banyak plaster dan panadol yang diberikan, ianya tidak akan merawat apa-apa penyakit. Dan kemudian, saya selalu menyentuh tentang perkara ini, iaitu keperluan kerajaan untuk meneliti, memantau dan juga mengatasi masalah yang berkaitan dengan pemborong, peraih dan juga mereka yang berada dekat tengah-tengah ini, the middleman. Dan banyak kali saya sebutkan, middleman inilah yang sebenarnya merosakkan supply chain itu. Mereka ambil barangan yang dikeluarkan oleh petani, peladang, peternak sebagainya dengan harga yang begitu murah. Dan kemudian mereka markup harga tersebut gila-gila dan jual kembali kepada peruncit atau pekedai dengan harga yang telah ditokok tambah tersebut. Ini yang biasa terjadi.
Orang tengah ini akan mengambil barangan daripada penternak, peladang, petani dan sebagainya dengan harga yang begitu murah. Katakanlah kalau penternak atau peladang itu nak jual lebih mahal untuk dapatkan lebih untung. Mereka ini, iaitu orang tengah ini akan kata apa tau? Oh, you kalau nak jual mahal dengan I, tak ada masalah. I tak ambil dari you. I ambil daripada pembekal lain. Sebab pembekal lain akan jual lebih murah kepada I. Nampak tak kat situ? Ini akan menyebabkan peternak, peladang, petani, nelayan dan sebagainya tak boleh jual lebih mahal. Sebab pemborong ini dah main dekat situ. Kau nak jual mahal dengan aku ambil dekat orang lain. Kemudian, benda yang sama juga berlaku dekat peruncit dan pekedai. Pemborong itu akan jual pada harga yang lebih mahal. Katakanlah kalau peruncit itu tak nak, dia kata, tak boleh ke jual murah sikit bos. Janganlah macam ni, markup jauh sangat. Pemborong tu akan kata apa dekat pekedai? Okey, you tak nak ambil barang I, tak ada masalah. I tak supply dekat you, I supply dekat kedai lain. Dan benda itu akan memaksa peruncit itu terpaksa juga mengambil barangan daripada orang tengah yang markup harga tersebut. Benda ini tuan-tuan puan sekalian telah berlaku sekian lama. Dari dulu, apa jua kerajaan, mereka tidak pernah sentuh perkara ini. Minta maaf saya cakap. Dan kita mengharapkan kerajaan yang konon-konon madani ini, yang konon-konon kompeten, good governance ini, menyentuh perkara yang asas seperti ini. Mana tidaknya, bukankah Menteri Kewangan sekarang ini merupakan mantan Menteri Kewangan terbaik Asia tahun 1997? Bukankah Menteri Ekonomi pada ketika ini merupakan seorang pakar formula? Tapi kenapa bila jadi kerajaan, formula hilang entah ke mana, prestasi Menteri Kewangan pun tidaklah sebagus mana? Apa sudah jadi? Takkanlah sampai kesudah, rakyat harus memikirkan sendiri bagaimana hendak menyelesaikan masalah. Dan menteri ini hanya melangot je, tunggu je apa idea yang bakal dikeluarkan. Kalau macam itu, anda tak perlu jadi kerajaan. Biar orang lain yang mampu untuk memikirkan masalah ini dengan lebih logik, biar mereka yang mengambil alih tugas-tugas anda. Dan sekarang ini tuan-tuan sekalian, sekolah dah nak buka. Harga baju, harga kelengkapan sekolah menjadi sangat-sangat mahal. Dan perkara ini semakin lama semakin merunsingkan. Apa nak jadi dengan Malaysia ini? For once and for all, kerajaan, fokuslah pada tempat yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi